agama yang menuduh tanpa mengemukakan 4 saksi. Apa dia? Hukuman. Diperincikan sendiri oleh Dr. Yusof Kadawi. Ini yang tak diberitahu, tak dimaklumkan dalam putusan Malaysia. Yang mereka maklumkan apa? Follow on Twitter Dato' SK, laman web putusan Malaysia. Follow on Twitter Dato' SK, penyebar fitnah, penyebar porno. Ini sikap parti UMNO kawalan, surat khabar kawalannya. Baik, saya kembali kepada mereka yang menimbulkan fitnah tanpa 4 saksi. Apa? Pertama, hukuman fizikal. Disebat sebanyak 80 sebatan. Nak cakap orang yang nak buat fitnah, sebatan yang menyakitkan tubuh badannya, itu merupakan balasan terhadap perbuatannya menyakiti peribadi orang yang baik. Kedua, hukuman moral dan sosial, iaitu dengan menggugurkan segala pertimbangan moral dan sosial orang yang menuduh kesaksiannya dalam urusan keuangan, sivil, sosial, politik. Tidak boleh diterima pakai. Dan terakhir, hukuman agama, iaitu dengan menggelarnya sebagai orang yang fasik dan memasukkannya ke dalam golongan fasikun. Dr. Yusof Kadawi pesan menerusi panggilan telefon kepada kami, jangan lupa tanggungjawab setiap kali jumpa dengan masyarakat. Tak kisah Islam atau bukan Islam, kerana tanggungjawab kita untuk membersihkan balik nama Islam. Jangan orang bukan Islam ingat di Malaysia ni, orang Islam di sini, kalau kena tuduh, kau sumpahlah, selamat semua perkara. Kita akan tanggungjawab untuk menyedarkan mereka tentang apa benar-benar yang berlaku dan bagaimanakah hukum hakam dalam agama kita. Kalau semua nak pada 4 orang saksi, mana hukum zina akan berlaku? Menunjukkan bahawa Islam tak adil, Islam tak lengkap. Pertuduhan zina ada 3. Ada 3 pertuduhan zina baru boleh jatuh, sama ada nak kena hudud atau nak kena ta'zir. Yang pertama, bila ada iqrar, bila ada pengakuan, saya mengaku saya berzina. Ada pendapat kata kena 4 kali mengaku, ada yang kata sekali mengaku. Bila mengaku berzina, maka dia kena hudud atau dia kena had. Iqrar, dia mengaku, saya buat, dia mengaku. Yang kedua, hendaklah dikemukakan 4 orang saksi yang adil, yang tidak fasik, yang nampak sungguh-sungguh perlakuan zina itu berlaku. Yang ketiga, kalau tidak ada 4 saksi, dia datang daripada segi qarinah. Qarinah ialah pembuktian yang tidak ada 4 saksi, tetapi tidak boleh dihukum di bawah undang-undang hudud, dihukum di bawah undang-undang ta'zir. Inilah 3 hukum. Kalau tidak ada 4 orang saksi, tetapi dia mengemukakan qarinah, maka bila ada qarinah, maka boleh sabit tuduhan zina, tetapi tidak boleh disebat atau direjam, sebab tak nampak, tak cukup 4 saksi, tak memenuhi syarat. Dia hendaklah dijatuhkan di bawah undang-undang ta'zir. Apa dia qarinah? Bukti. Apa dia bukti? Satu perempuan yang anak dara mengandung, belum ada suami, belum janda, belum apa-apa, mengandung. Kita tanya dekat dia, Ti, mengandung ke Ti? Dah, busung. Bila betul ya hang ni? Mengandung ke? Mengandung. Siapa buat? Tak tahu, tiba-tiba je besar. Tu qarinah, mengandung. Tuan-tuan boleh kemukakan 4 orang saksi? Dia duduk sewa rumah depan rumah kita ni, budak gelap, mengandung, perut besar lah, tauhid tidak, apa pun tidak. Mengandung kan? Ya. Hai, hang kena tangkap ni, pasal hang zina. Pasal buat hang mengandung, mesti hang zina. Orang main 4 saksi. Nak tuduh saya, orang 4 saksi. 4 saksi apa? Tu perut hang tu. Yalah, perut lah 4 saksi. Pasal tak ada lah hukum zina berlaku. Kalau semua nak pada 4 orang saksi, mana hukum zina akan berlaku? Menunjukkan bahawa Islam tak adil, Islam tak lengkap. Kalau gitu semua nak orang zina dalam hotel.
Oh, zina ada 4 saksi. Pak. Ni video ada 4 saksi. Video tak pakai 4 saksi. Takkan mengaku perdakwaan. Akhirnya zina akan bertambah banyak. Sebab itu dia nama qarina. Qarina inilah yang kena siasat. Menurut mazhab Maliki, qarina dipakai. Menurut mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i, hendaknya disiasat sehabis-habisnya. Kalau tidak takkan berlaku. Masalah di kita sekarang, kita tidak memahami apa diakah yang dikatakan zina. Zina itu ialah memasukkan kemaluan ke dalam faraj, sama ada yang terbelah atau yang berlubang. Itulah zina. Ulang balik. Zina ialah memasukkan kemaluan ke dalam faraj yang berlubang ataupun yang terbelah. Yang terbelah namanya rogol. Yang terbelah namanya zina. Yang berlubang namanya liwat. Itu dipanggil zina. Itu kategori zina. Faham makna zina tu? Zina ialah sebarang perlakuan, sama ada merogol binatang, meliwat jantan dengan jantan, ataupun perempuan berzina dengan perempuan, ataupun diliwatnya isteri daripada arah belakang. Itu juga dikategorikan sebagai zina. Termasuk dalam kategorinya juga ialah rogol. Rogol pun zina. Sebab itu dalam undang-undang Islam tidak ada pelaksanaan undang-undang rogol. Dia letak di bawah undang-undang zina. Jadi semua undang-undang ini memerlukan satu hukum. Yang pertama saya katakan tadi, kalau ada ikrar, selesai masalah. Yang kedua, kalau ada 4 orang saksi. Kalau tidak ada cukup 4 orang saksi untuk mengelakkan tuduhan qazaf, maka hendaklah dia mengemukakan satu benda yang dipanggil qarinah. Kalaulah semua kes nak melakukan kepada 4 orang saksi, bagaimana kes yang melibatkan rogol? Tuan-tuan balik sekali lagi ke rumah, isteri menangis kat rumah, baju koyak rabak rambut, merogol-rogol rambutnya. Kenapa ni pak? Orang main curobon cek tadi. Itulah bang balik lambat sangat. Buat macam mana Ustaz Kazim habis lambat. Dia buat apa dah? Kena rogol lah. Berbual 6 jam. Nasib baik masa tu kameraman ambil gambar. Kameraman ambil gambar jenis pukuk macam bom meletup gambar. Tu cerita 6 jahanam dia Ramli buat. Dalam gambar tu ada orang tengah rogol isteri dia. Terpakai ataupun tidak gambar tu? Tak terpakai. Dia nak buka 4 orang saksi. Kalau gitu baliklah majlis. Adakah itu keadilan dalam Islam? Tak adil. Sebab itu dia ada qarinah, siasat. Ada aimani dia. Siasat kalau ada gambar CCTV. Siasat kalau ada bulu dia. Siasat kalau ada air liang dia. Siasat kalau ada air mani dia. Siasat kalau ada darah dia. Siasat pada tangan perempuan itu ada kulit mereka. Sebab bila kes rogol mesti dia cakap orang, mesti dia cakap pada orang. Di kuku ni mesti ada DNA. Itulah dipanggil qarinah. Tetapi tidak sampai kepada had hudud. Sebab hudud dia nak 4 orang saksi. Dia jatuh kepada undang-undang ta'zir. Inilah kaedah dia. Kalau tuan-tuan tak pakai kaedah qarinah, kaedah ta'zir, tak akan wujud keadilan. Balik-balik isteri kata, abang cik kena rogol. Ya Allah, ada orang nampak? Mana ada orang nampak? Cik seorang. Dia dah dapat dia nampak saksi. Ni ayat mani ni apa? Buat jurnal tak ada saksi. Dia nak 4 orang saksi. Inilah DNA dia. Bawa kepada polis siasat. Sebab itu tuan-tuan, undang-undang ta'zir ini ataupun qarinah ini dipakai. Sebab itu adanya kesnya rogol yang terbaru, kes di Ipoh. Orang tua 71 tahun, rogol anak tiri dia 26 tahun. Dijatuhi penjara 7 tahun dan 2 kali sebatan. Sebab rogol anak tiri dia. Tidak ada saksi. Tetapi kenapa orang tu tak tunjuk perasaan dekat mahkamah Syekh Ipoh? Pak saksi. Kenapa tidak ada?